Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik tuan-tuan, hari ini adalah kelas yang kedua untuk siri Nabi Lut alaihi salam. Topik kita hari ini adalah sambungan dan juga kelas terakhir kita sambung isu Nabi Lut. Kita bincang topik tetamu Nabi Lut alaihi salam, insya-Allah. Baik, kita recall balik. Kita recall balik benda yang telah kita study sebelum ni. Siapa dia Lut? Rujukan kisah Nabi Lut dalam Al-Quran. Kisah keseluruhan Nabi Lut dalam Quran ada dalam 10 petikan yang ada kat skrin tuan-tuan sekarang ni. Inilah 10 tempat yang mana kisah Nabi Lut diceritakan dalam Quran. Siapa Lut? Siapakah Nabi Lut? Jom kita recall balik siapa Nabi Lut daripada keturunan Ibrahim AS. Nabi Lut, daripada keturunan Nuh AS. Nabi Nuh AS ada 4 orang anak. Anak yang first itu Sam. Anak yang first, Sam bin Nuh. Daripada keturunan Sam datangnya Nabi Ibrahim. Dan daripada keturunan Sam datangnya Nabi Lut. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ni kena sebut serentak. Sebab mereka diutuskan serentak pada 2 audien berbeza. Nabi Lut, apa kaitan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim, tuan-tuan? Apa kaitan Nabi Lut dengan Ibrahim? Anak buah. Anak buah. Siapa anak buah siapa? Lut anak buah Ibrahim. Nabi Lut alaihi salam adalah anak buah Nabi Ibrahim, anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Nabi Lut alaihi salam dakwah dia bermula di Ur Babylon, ataupun lebih tepat lagi Nabi Ibrahim alaihi salam dia tinggal dan juga dakwah dia bermula di Ur Babylon. Selepas itu Nabi Ibrahim di Ur Babylon itu dia kena bakar. Yang ikut dan beriman dengan dia antara lain adalah Lut alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hijrah pergi ke kota Haran. Kemudian di kota Haran, Nabi Lut lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah di kota Haran. Kemudian Allah arahkan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim untuk pindah ke Kanaan. Sampai dekat Kanaan, Allah upgrade Nabi Lut. Allah angkat Nabi Lut sebagai Rasul. Allah arahkan Nabi Lut untuk pergi dekat kota bersebelahan dengan kota Kanaan, iaitu kota Sodom. Saya nak ingatkan tuan-tuan bahawa kota Sodom dengan kota Kanaan adalah kota yang bersebelahan. Tidak jauh, duduk somewhere around there sahaja. Saya selalu bagi contoh kota Sodom dengan kota Sodom dengan kota Kanaan tu lebih kurang macam Petaling Jaya dengan Shah Alam, ataupun Petaling Jaya dengan Kuala Lumpur, duduk sebelah-sebelah. Lebih kurang macam Alor-Star dengan Pendang, Alor-Star dengan Anak Bukit. Tuan-tuan, Alor-Star dengan Anak Bukit pula. Alor-Star dengan Jitra, tu dekat-dekat. Tu nama dia kota bersebelahan. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim tinggal dekat kota yang bersebelahan, Kanaan dengan kota Sodom. So, sekadar kita recall, siapakah latar, bagaimana latar penduduk Sodom umat Nabi Lut alaihi salam? Pertama sekali tuan-tuan, Sodom bukan nama kaum. Kita dah establish pada kelas pertama dulu, Sodom bukan nama kaum. Sebaliknya, Sodom nama sebuah kota penempatan. Alright? Nabi Lut alaihi salam adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana Nabi Lut ikut Nabi Ibrahim berhijrah pergi daripada Ur Babylon macam ikut tadi, akhirnya pergi ke Kanaan. Setelah matang dan setelah berpengalaman, setelah Nabi Lut matang, setelah Nabi Lut berpengalaman bersama Nabi Allah Ibrahim, akhirnya Nabi Lut diangkat, upgrade jadi Rasul. Dan Nabi Lut bukan penduduk asal kota Sodom. Yalah, kita study kisah dia tadi, dia pindah kan. Jadi Nabi Lut alaihi salam bukan penduduk asal kota Sodom, bukan. Sebaliknya, baginda diutuskan ke kota Sodom untuk dakwah kat situ. Maksudnya kalau Nabi Lut bukan asbab dakwah, dia tak pergi pun kota Sodom tu. Allah arahkan dia untuk pergi kota Sodom, memang misi pergi kota itu adalah untuk dakwah. Itu apa yang telah kita establish pada kelas pertama dulu. Kemudian, dalam kelas pertama dulu juga, kita ada bincang tentang bagaimana seriusnya penduduk kota Sodom ini normalisasikan seks songsang. Tahap mana seriusnya amalan LGBT, amalan seks songsang dekat kota Sodom itu. Nak tunjuk ekstrim seriusnya mereka itu, maka tuan-tuan, ini poin-poin yang telah kita establish kelas lepas.
tahap seriusnya Kota Sadom punya normalisasi seks songsang. Ia diterima dalam masyarakat sebagai budaya tempatan. Dia macam trademark Kota Sadom mesti ada LGBT. Dia trademark. Ia diterima dalam masyarakat. Maksudnya tuan-tuan, kalau dia ada pamphlet melancong, antara benda yang akan ada dekat pamphlet pelancong tu adalah tempat kami penuh dengan LGBT. Dia akan bagi tahu. Dia diterima dalam masyarakat sebagai budaya tempatan. Yang kedua, ia diterima meskipun penduduk Sadom sendiri akui benda tu fahisyah. Benda tu keji. Penduduk Sadom tahu benda mereka buat tu fahisyah, keji, tapi mereka kata keji-keji pun dia syok. Keji-keji pun dia sedap. Maka ia diterima meskipun benda itu keji dan mereka tahu benda itu keji. Yang ketiga, perbuatan LGBT seks songsang ni turut diamalkan oleh pasangan yang telah berkahwin normal. Punyalah diterima dan normalnya seks songsang itu, satu orang yang telah kahwin pun mereka ada melakukan seks songsang dengan lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Sedangkan mereka telah pun kahwin. Ada pasangan yang halal. Yang keempat, ia dilakukan secara terbuka di tempat-tempat tumpuan orang ramai. Di nadi kota itu. Maksudnya tempat-tempat tumpuan. Seriusnya mereka duduk berzina seks songsang ini di tempat terbuka. Tempat terbuka macam apa? Kelas lepas kita bagi contoh. Nombor 4, tuan-tuan. Tempat terbuka tu kat mana, tuan-tuan? Beritahu. Masjid. Dekat masjid, shopping, Pasar. Taman. tepi jalan, Dataran Merdeka, Tugu Negara, Dewan Bandaraya. Maksudnya, tuan-tuan, ia sangat normal hingga kan ia dilakukan secara terbuka. Ini benda yang kita bincang kelas pertama dulu. Sangat normal bagi mereka. Tak ada rasa apa pun. Buat secara terbuka, budak-budak tengok, laki orang lain tengok, bini orang lain tengok. Sambil bawa anak kecil tu dia tengok orang lain duk buat perangai. Bagi mereka yang sangat normal. 5. Melakukan gangguan seksual di jalanan. Laki kacau laki lain sambil duk berjalan. Mereka buat gangguan seksual. Di mana? Di jalanan. Laki kacau laki. Fiwit. Bang, mau balik kerja tu bang. Tepi jalan. Mereka buat gangguan seksual tepi jalan. Dan mereka halau sesiapa sahaja yang tak menerima budaya itu dari penempatan mereka, seperti mana mereka ancam nak halau Nabi Lut alaihi salam, seperti mana mereka ancam nak buat itu, nak buat ini kepada Lut alaihi salam. So mereka halau sesiapa sahaja yang tak terima budaya itu daripada kawasan penempatan mereka. Instead of mereka baiki budaya mereka yang tak sihat tu, mereka nak keluarkan orang-orang yang tak terima budaya itu daripada kota Sadom. Itu tahap seriusnya mereka anggap seks songsang itu normal. Dan mereka perli sesiapa yang tak terima budaya itu sebagai orang-orang yang suci, budak baik. Hampa ni budak baik sebab tu hampa tak terima budaya ni. Yalah, hampa geng-geng surau. Hampa ni budak sekolah agama, patutlah. Kami ni orang jahat. Hampa orang baik. Dia perli orang yang tak terima budaya ini sebagai orang-orang yang menyucikan diri. Dia perli. Dan yang ke-8, tuan-tuan, seriusnya mereka anggap benda ini normal sampai mereka sanggup cabar agar siksaan Allah turun terhadap jenayah mereka itu. Mereka anggap bahawa jenayah mereka itu not equivalent. Tak layak untuk diturunkan siksaan sehingga mereka sanggup untuk cabar siksaan Allah. Tuan-tuan baca sepintas lalu 8 poin ini, saya tanya soalan. Okey, dah baca? Dah baca? Sekarang tuan-tuan di Zoom tolong jawab ya. Tolong jawab ya. Daripada nombor 1 sampai nombor 8. Sekarang saya tanya tuan-tuan, mereka ni sembah berhala atau tidak? Tidak. Tidak. Tak diberitahu, betul? Tak diberitahu. Tak dia beritahu. Bila tak diberitahu, kita sangka baik mereka tak sembah berhala lah. Sangka baiknya kita, mereka tak sembah berhala lah sebab Allah tak bagi tahu. Memang tuan-tuan baca the whole Quran bercakap tentang kaum Lut, Allah tak pernah sebut mereka sembah berhala. Ada tak Allah sebut kata mereka mensyirikkan Allah? Ada atau tidak?
Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Oleh sebab Allah tak sebut, kita bersangka baik bahawa mereka tak buat syirik Allah Ta'ala, bererti ayat mudahnya mereka Muslim. Maka sekarang tuan-tuan, bila tuan-tuan study kisah Nabi Lut alaihi salam, tuan-tuan kena bear in mind satu perkara. Bila tuan-tuan study kisah Nabi Lut alaihi salam, tuan-tuan kena ingat satu perkara, iaitu sama ada tuan-tuan Muslim ataupun tak, tapi bila tuan-tuan terlibat dengan KLGBT ini, kisah Nabi Lut terpakai untuk tuan-tuan. Apa-apa ancaman Allah melalui Nabi Lut terpakai untuk tuan-tuan. Sebab setengah orang duk bayang kata, tak apa, Nabi Lut tu depa kafir, kami ni orang Islam. Kami gay-gay pun gay orang Islam. Sabar Ustaz. Kita study the whole kisah Nabi Lut, tidak ada ayat Allah kata mereka syirik. Tidak ada. Tidak ada ayat yang Allah kata mereka itu orang-orang yang sembah berhala. Tidak ada. Sebaliknya tuan-tuan, Allah highlight core masalah mereka iaitu LGBT ni. Seks songsang. Maka tuan-tuan tanpa saya cerita pun tuan-tuan tahu ending cerita ni macam mana. Allah terajang lumat puak-puak ni. Jadi tuan-tuan jawab saya. Satu orang yang Muslim, tidak sembah berhala, tak syirik Allah Ta'ala, tapi dia anggap LGBT itu satu benda yang patut dinormalkan. Dia berjuang pula untuk menormalkan perkara itu. Dia rasa benda tu tak salah. Tuan-tuan jawab saya. Allah berhak tak hukum lumat orang macam ni? Jawab. Berhak. Berhak. Sangat berhak. Sangat berhak. So jangan duk goreng lebih sangat kata Nabi Lut lain, cerita depa lain, cerita kami lain. No. Cerita Nabi Lut adalah cerita kau. Allah, sekali lagi dia jatuh. Ini masalah tak setting siap-siap. Saya rasa saya setting habis tadi. Allah. Tuan-tuan Tuan-tuan, bila saya live dekat Facebook dan dekat Zoom serentak, saya kena pakai dua kamera sebab satu kamera Zoom, satu kamera Zoom, satu kamera live, FB. So dia pemegang yang lain. Alright, tak apalah. Kita fokus teruslah. Alright, sekarang itu apa yang telah kita discuss pada kelas dulu. Maka hari ni, cerita hari ni apa? Cerita hari ni macam mana? Maka cerita hari ni tuan-tuan, maka cerita hari ni adalah Allah bertamu di rumah Lut. Kelas lepas kita berakhir dengan kisah tetamu Nabi Allah Ibrahim. Tetamu Nabi Allah Ibrahim. Sekarang kita nak bincang. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Ingat ayat tu? Ingat ayat tu? Para utusan kami datang kepada Ibrahim bawa berita gembira. Yang ni kita recall balik. Izdakhalu alaih. Ketika para tetamu Nabi Ibrahim ni datang masuk jumpa Ibrahim, mereka kata salaman. Ibrahim, selamat. Qala salamun qaumun munkarun. Ibrahim jawab, selamat. Siapa ni? Kami tak kenal pun. Nabi Ibrahim tak kenal siapa orang-orang tersebut. Ingat tuan-tuan, recall balik kisah Nabi Lut minggu lepas. Kita akhiri minggu lepas dengan ada para malaikat bertamu dekat rumah Nabi Lut alaihi salam. Itu minggu lepas. Maka tuan-tuan, waktu kisah itu berlaku, apa Nabi Ibrahim jawab kepada orang-orang tu? Salamun qaumun munkarun. Selamat, wahai orang-orang yang kami tak kenal. Siapa ni? So tuan-tuan, jawab saya. Nabi Ibrahim cam tak siapa dia yang mai tetamu-tetamu tu? Jawab? Tak. Ingat statement tu? Tak cam. Para malaikat yang datang bawa berita itu Nabi Ibrahim tak cam, tak kenal. Falamma jaa ala Lut mursalun. Lalu utusan yang dah selesai dengan urusan di rumah Nabi Ibrahim tu, utusan ini, para tetamu ini teruskan perjalanan pergi dekat kota Sodom, lalu mereka jumpa Nabi Lut. Falamma jaa ala Lutil mursalin. Lalu tatkala para utusan itu datang jumpa keluarga Lut, bukan jumpa Lut, jumpa keluarga Lut. Lalu maksudnya tuan-tuan, kita boleh bayang bahawa pada waktu para utusan tu sampai, tetamu-tetamu tu sampai jumpa Nabi Lut, dekat situ ada Lut sahaja ataupun ada family dia yang lain? Jawab. Ada family yang lain. Dengar statement tu, ada ahli keluarga Lut yang lain, ada family dia yang lain. Falamma jaa ala Lutil mursalun. Ketika para utusan tu datang jumpa keluarga Lut,
Qala, Lut jawab. Lut kata, innakum qaumun munkarun. Korang ni siapa ni? Kami tak kenal lah. Siapa dia ni? Ni 3-4 orang ni siapa dia ni? Siapa ni? Maka tuan-tuan, apa respon Lut? Si'a bihim wa daqa bihim zar'a. Lut merasa tertekan kerana kedatangan tetamu-tetamu dia tu. Wa daqa bihim zar'a. Dia rasa dia tak ada daya nak jamin keselamatan tetamu-tetamu dia ni. Wa qala, Lut kata, haza yaumun asib. Oh my God, ini hari yang mencabar. Ada tetamu pula dah, ini hari yang mencabar. Dahlah tetamu tu orang luar, kami tak kenal. Oh, ni hari yang mencabar. Tetamu tu anak-anak muda, muka handsome, muka Jimin, muka Korea, muka K-pop. Alamak. Yang ni hari yang mencabar. Sekarang tuan-tuan jawab saya. Kenapa Allah kata Nabi Lut tertekan? Kenapa Allah kata Nabi Lut kata hari tu hari mencabar? Why? Sebab dia takut nanti rakyat dia, penduduk Sodom tu akan hendakkan laki-laki ni akan mengganggu Macam orang-orang mana yang aku baru. boleh bersangka bahawa mereka akan ganggu tu? Diorang ada checklist. Sebab kelas lepas, pada tadi pun kita baca bahawa mereka ni ada checklist. Mereka suka ganggu laki seluruh alam. Mereka buat gangguan seksual tepi jalan. Mereka ni anggap benda tu sangat normal. Ini menyebabkan apa tuan-tuan? Ini menyebabkan mereka akan excited bila ada orang luar baru sampai. Mereka punya checklist tu tak tanda lagi untuk laki-laki ni. Mereka nak try, mereka nak mengorat, mereka nak buat gangguan seksual. Jadi sekarang, apabila pemuda-pemuda ini bertamu di rumah Nabi Lut, sebab tu Nabi Lut kata, oh my God, orang luar datang kat tempat ni. Dia tak tahu kata tempat ni pelik-pelik ni. Dan tempat ni punya pelik sampai kan sekejap lagi orang-orang ni akan datang serbu. Kalau mereka tahu. Maka Nabi Lut cuba sembunyikan perkara tu dan Nabi Lut kata, oh ini hari yang sukar. Ini hari yang sukar. Ini hari yang sukar. Jelas tuan-tuan? Tuan-tuan sekarang tuan-tuan nampak apa kat skrin? Nampak slide dengan Nampak slide? Tadi pasal tak keluar slide, pelik saya. Alright, tuan-tuan. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Lalu kaumnya datang yuhra'una. Datang cepat-cepat, datang meluru-luru. Tuan-tuan, bila berita itu tersebar keluar, bahawa Lut ada tetamu, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Kaum dia datang meluru-luru jumpa Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dalam keadaan min qablu, baru je sebentar tadi, kanu, mereka sedang buat, mereka lazimi buat ya'maluna sayyi'at, buat benda buruk tu. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan faham setting dia. Settingnya adalah penduduk kota Sodom datang serbu rumah Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dalam keadaan sebelum mereka datang serbu itu, mereka baru sahaja sedang buat benda buruk tu. Tuan-tuan, maksudnya otak mereka center ke tak center waktu tu? Tak center. Otak mereka tengah ada apa masa tu? Amirul yang nak jawab, Amirul. Otak mereka ada apa masa tu? Otak dia orang tengah bernafsu. Jawapan dia tuan-tuan. Nafsu tadi tak habis lagi. Mereka tadi tengah duk bernafsu sesama mereka. Tiba-tiba ada informer kata, Babe, korang tahu tak aku jumpa satu orang mamat jambu gila pergi rumah Lut. Mereka steam tak habis lagi tu. Tiba-tiba cabut saat kerja yang ni. Itu point dia. Maksudnya mereka sedang dalam keadaan sangat bernafsu pada waktu tu. Nafsu yang tadi pun tak habis lagi. Nafsu yang tadi dengan sesama pasangan. Allah kata waja'ahu qaumuhu yura'una ilaih. Kaum dia yang tadi tengah duk steam tu datang meluru kepada Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dalam keadaan mereka baru sahaja sebentar tadi duk buat benda buruk tersebut. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Lalu para penduduk kota tu datang dalam keadaan happy, excited, yastabshirun.
bergembira. Tuan-tuan tengok mereka, tuan-tuan, berapa lelaki yang mai rumah Nabi Lut tu? Riwayat yang pentingnya mursalin, maksudnya ramai, lebih pada 3 ataupun ke atas. So kita ambil 3 lah tuan-tuan. Berarti dalam riwayat kata 3. Dalam riwayat sirah kata 3. Kita ambil 3 lah. Quran tak sebut angka dia berapa ramai tetamu Nabi Lut. Tapi Quran guna perkataan mursalun, utusan-utusan. Mursalun ni plural. Plural bahasa Arab adalah 3, 4 dan ke atas. Maka kita assume ada 3 orang tetamu lah. Berapa orang datang serbu rumah Nabi Lut? Jawab. Berapa orang? Kurang 3 lah. Ramai. Ahlul Madinah. Penduduk the whole kota. Maksudnya point dia ramai lah. Sekarang tuan-tuan, bila ramai sangat ni, saya bukanlah nak cakap lucah, tapi fikir paling teruk. Tuan, fikir paling teruk. Bila keadaan terlalu ramai macam tu, agak-agaklah kalaulah mereka berjaya sentuhlah lelaki tu. Agak-agak 3 lelaki sahaja yang akan sentuh 3 lelaki ni? Jawab. 3 ya? Tak. Dia kenduri. Itu tahap normalnya mereka. Itu tahap Melampau. biasanya perbuatan LGBT mereka tu. Normal. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan faham lagi. Dekat rumah mereka ada anak bini. Dan lepas tu anak bini dia call, abang awak tak balik lunch. Tak balik ni, ada lelaki baru sampai ni. Stop. Betul letak telefon. Bini dia pun kata, oh okay, enjoy. Letak phone. Pasal apa saya cakap macam tu? Sebab benda ni dia anggap normal. Bini dia kat rumah pun kata, lah, duduk kat Kota Sadom, kita kena open mind sikit. Faham? Maka tuan-tuan, datang seluruh kota itu, kalau bukan seluruh pun ramai ahli kota itu, yastabshirun. Mereka datang dengan penuh bergembira. Tuan-tuan, perkataan penting tuan-tuan tengok dekat sini adalah perkataan kota. Perkataan apa? Waja'a ahlal Madinah. Kota. Jadi tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, mereka duduk kampung ke? Mereka ni orang kampung ke? Jawab, mereka orang apa? Mereka orang Bandar. mereka ni bukan orang hak jenis Orang KL. tamadun duduk dekat Ulu Banat mana tu. No. Mereka ni bukan orang Sikh. Mereka ni bukan bukannya orang Baling, Ulu Baling. No. Mereka ni bukan orang Genting Highland, Cameron Highland. No. Mereka bukan hak jenis ulu-ulu. No. Mereka ni orang KL. Mereka ni orang Las Vegas. Mereka ni orang Pyongyang. Mereka ni orang Moskow. Mereka ni orang duduk dekat tengah-tengah kota. Maksudnya pakai. Maksudnya apa? Maksudnya minyak rambut pakai. Maksudnya minyak wangi pakai. Maksudnya mereka ni geng-geng yang kita panggil high class sikit lah. Tapi tuan-tuan, nak tunjuk betapa teruk dan bangangnya geng-geng high class ini, dia ada satu istilah kita panggil VIP. Bukanlah VIP. Dia panggil apa? Kak Mai ada tak malam ni Kak Mai? Istilah Kak Mai selalu pakai tu. Elite. Terima kasih. Elite. Terima kasih. Tuan-tuan, dekat Malaysia, jangan sembang orang lain, sembang kita kat Malaysia. Saya tanya tuan-tuan, orang-orang yang terlibat dengan gay ni, fokus gay sahaja. Saya tanya tuan-tuan, orang-orang yang terlibat dengan gay ni, mereka ni kalau kita jumpa tepi jalan, memang kita nampak muka gay ke? Memang kita nampak muka, nampak pun tahu gay. Tak nampak. Tak nampak. Kita tengok dia nampak macam menteri. Kita tengok dia muka nampak macam suci AJK masjid. Tapi di belakang baru kita tahu lah gay rupanya. Why? Sebab pakaian dia kemas. Bukan dia duduk buat hi. Tak. Dia tak lembut. Dia nampak tahu, nampak sadar. Maksudnya apa tuan-tuan? Ini keadaan kaum Nabi Lut. Mereka ahli Madinah. Mereka orang kota. Mereka orang yang so-called bertamadun. Mereka orang yang somehow berpelajaran. Waja'a ahlul Madinah yastabshirun. Mereka datang dan mereka yes! Bergembira. Mereka happy. Mereka excited. Mereka sangat-sangat tak sabar sangat-sangat lah. Qala. Waktu mereka sampai, Lut pun kata, sampai depan pintu rumah lah. Mereka sampai depan pintu rumah, Lut tak sempat buat apa lagi. Qala. Lut pun kata dekat orang yang tengah berkumpul dekat luar rumah dia. Inna haula'i dhaifi. Korang, apa korang buat ni? Ramai-ramai keliling rumah aku ni buat bising apa ni? In haula'i dhaifi. Sesungguhnya orang-orang ni tetamu aku. Tetamu aku ni. Fala tafdahun. Jangan korang buat aku malu.
Jangan korang buat aku jadi bahan ketawa. Jangan korang buat aku malu. Jangan. Fala tafdahun. Please. Tetamu aku ni orang luar pula tu. Tetamu aku, please jangan buat aku malu. Korang kan orang bertamadun kan. Show your tamadun. So, show your courtesy. Courtesy. Salah satulah. Tunjuk sikitlah ketamadunan itu. Jagalah maruah aku. Janganlah buat aku malu kat tetamu aku ni. Takkan aku nak keserah tetamu aku pula kat korang. Please, korang jangan buat macam ni. Wattaqullah. Please lah kawan-kawan, umat sekalian, takwalah kepada Allah. Wala tukhzun. Jangan kalian menghina aku dengan cara macam ni. Sekarang tuan-tuan, saya nak fokus pada perkataan jangan kalian menghinakan aku. Sekarang tuan-tuan, apa yang mereka nak buat yang Nabi Lut panggil menghinakan aku? Apa tuan-tuan? Apa tindakan kaum dia yang Nabi Lut kata, please jangan menghinakan aku? Apa dia? Untuk mencederakan atau mengganggu tetamu. Ganggu tetamu. Statement tu betul, tapi susun dalam ayat yang lain sikit. Statement tu betul? Jangan grab je. More or less lah, in other words. Ada perkataan lain. Tentang apa yang Nabi Lut kata sebagai korang please jangan buat macam tu. Sebab kalau korang buat macam tu, korang menghinakan aku. Sebab dia dah biasa buat pada dia norm perkara tu, dia buat di mana-mana pun. So kemungkinan dia boleh buat benda tu di rumah Nabi Lut. Jadi kemungkinan dia akan kenduri tu malu. rumah Nabi Lut. Alright, terima kasih, bagus. Tuan-tuan, ayatlah wala tukhzun. Jangan kalian menghinakan aku. Merujuk kepada apa tuan-tuan? Merujuk kepada aku tak suka dengan apa korang buat. Tapi bila korang buat something sehingga korang paksa aku hangguk dan serah tetamu aku, dengan statement korang paksa aku untuk menyerah kalah, itu adalah tindakan menghina aku. Tuan-tuan, sangat menghinakan kita dekat Malaysia ini apabila golongan yang memperjuangkan LGBT dapat satu hak dia. Sangat menghinakan kita yang normal ni. Ayat ni Nabi Lut kata apa? Korang apa ni? Korang apa ni? Tetamu aku lah. Takwa kepada Allah. Please jangan menghinakan aku. Apa mereka nak? Mereka nak Nabi Lut alaihi salam serahkan tetamu itu. Suka tak suka, kami nak tetamu itu. Mereka anggap ini hak kami di kota Sadom ni. Engkau suka tak suka Lut, kami nak tetamu itu. Itu apa mereka nak. Maka Nabi Lut kata, please jangan menghinakan aku. So tuan-tuan, kalau kita orang yang normal, kalau kita orang yang tak suka dan tak terlibat dengan LGBT, tetapi golongan yang terlibat dengan LGBT itu somehow lepas lama berjuang, dia boleh buat kita yang normal ni somehow, okeylah kita bagilah kat mereka 2-3 perkara yang mereka minta tu, itu adalah tindakan menghina kita. Seperti bila Nabi Lut kata, please jangan korang buat something sampai menghina aku. Aku tak setuju, tapi nak buat macam mana korang ramai, kita setuju bilah. No, jangan menghinakan aku. Sebab tu tuan-tuan, dengan statement saya elok, kalaulah satu hari nanti tiba-tiba sahaja kita ada toilet untuk golongan LGBT khas, maka golongan LGBT akan anggap itu satu kemenangan, dan kemenangan mereka telah menghina kita. Jangan tuan-tuan duk bayang kata, dah ini namanya toleransi. Toleransi apa? Islam kan lebih tolerate. Ini bukan tolerate, ini menghina. Menghina kita yang normal, menghina agama Allah Ta'ala. Nabi Lut kata, please jangan buat something yang menghinakan aku. Please. Kalau satu hari nanti nak minta kerja, tahu minta kerja? Minta kerja dia akan bagi tahu kata nak umur sekian, kelulusan sekian, lelaki atau perempuan. Sama ada nak lelaki ke jawatan tu ataupun nak perempuan ke. Jangan sampai satu hari nanti dia buat iklan kerja, kami nak lelaki/perempuan/transgender. Satu hari bila iklan dekat Malaysia ni ada tulis macam tu, itu menghina kita. Sebab tu tuan-tuan, jangan mula bagi muka walaupun sikit. Jangan mula bagi hak. Actually bukanlah bagi hak, mana daripada hak pun. Jangan mula penuhi tuntutan mereka yang melampau ni walaupun sedikit. Penuhi sedikit itulah kerana dulu mereka penuhi yang sikit-sikit itulah. Semenjak Barack Obama naik dulu, tiba-tiba jadi legal untuk kahwin secara persekutuan. Maka tuan-tuan, dia bermula dengan yang sikit-sikit itulah. Please jangan menghina aku. Saya tanya tuan-tuan, dulu masa Amerika Syarikat, zaman Barack Obama, mereka umum kata
LGBT ni boleh kahwin secara sah di Amerika Syarikat, maksudnya dapat sijil kahwin, boleh saling mewarisi whatsoever dekat Amerika Syarikat dulu. Tuan-tuan puji Barack Obama ke tuan-tuan maki? Jawab. Puji ke maki? Maki. Kita maki. Barack Obama banyak benda dia buat yang orang Islam duk puji, tapi benda tu kita maki. Itu nama dia jangan menghina aku. Dan Barack Obama telah menghinakan diri dia sendiri. Patah balik kat sini tuan-tuan. Patah balik kat sini. Nabi Lut kata kita baca balik pada atas. Waja'a ahlul Madinah yastabshirun. Para penduduk kota pun datang ke rumah Nabi Lut tu dengan penuh kegembiraan, excited. Qala, Nabi Lut kata, in haula'i dhaifi. Ni tetamu aku lah, please. Wala tafdahun. Jangan kalian sebabkan aku malu. Wattaqullah. Please, takwalah kepada Allah. Wala tukhrun. Jangan kalian hinakan aku. Apa respon kaum? Apa respon kat luar sana? Tuan-tuan, dalam kes ni siapa merayu? Nabi Lut merayu ke puak sana merayu? Jawab. Nabi Lut. Nabi Lut yang merayu. Sekarang tuan-tuan jawab saya. Dekat Malaysia, kita merayu ke puak sana merayu? Puak sana merayu. Dekat Malaysia, puak sana merayu. Dan kita bertegas, betul tak? Ya. Bila kita bertegas, mereka kata, ini bukan ajaran Islam ni, terlalu tegas ni. Maka tuan-tuan, jom kita bayang kita switch position. Cuba bayangkan kita pula di tempat mereka yang minoriti dan merayu, mereka pula yang telah dapat macam-macam. Apa mereka punya respon? Kalau mereka respon kepada Nabi Lut sewaktu mereka yang pegang tampuk pemerintahan, waktu mereka majoriti, kita pula merayu, awak, mereka berlembah lembut ke lepas kita merayu? Tak. Apa mereka cakap? Awalam nanhaka anil alamin? Lut, kami dah larangkan engkau. Kami larang engkau daripada seluruh alam, kan? Tuan-tuan, apa maksud? Kami larang engkau dari seluruh alam. Kami dah larang engkau dari seluruh alam, kan? Maksudnya apa? Kalau buka boleh pergi tempat lain. Tempat lain tu pun alam juga. Kami dah larang engkau daripada seluruh alam, kan? Tuan-tuan, kelas pertama dulu ada isu seluruh alam ni. Kelas pertama dulu. Ada isu pasal seluruh alam. Benar apa? Lelaki. Apa dia Mawi? Dibuat orang sebelum. No, bukan. Mawi, apa laki apa Mawi? Dia punya bucket list dia tu. Yes. Lelaki seluruh alam. Tuan-tuan, kalau tuan ingat kelas first dulu, mereka ni ada bucket list. Mereka nak try laki seluruh alam. Maka tuan-tuan, laki seluruh alam tu bukan ada pun kat Kota Sadom. Adalah 2-3 alam je kat Kota Sadom tu. 2-3 bangsa sahaja. Tiba-tiba ada lelaki daripada tempat lain. Saya guna perkataan alam lain supaya tuan-tuan boleh faham apa relationship dengan ayat. Daripada alam lain. Maksudnya tempat lain datang. Bangsa lain datang kat Kota Sadom. Mereka teringin lelaki dari seluruh alam. Tiba-tiba Nabi Lut melindungi lelaki seluruh alam itu. Lelaki daripada tempat lain. Maka orang-orang ni kata apa? Lut, awalam nanhaka 'anil alamin? Kan kami dah larang engkau daripada lindung mana-mana lelaki seluruh alam, daripada ambil mana-mana lelaki seluruh alam ni sebagai tetamu. Kan kami pesan, kalaulah engkau tak beri perlindungan from day one, kau tak ada masalah macam hari ni. Engkau hari ni duk rasa macam kami menghina engkau ke apa yang kau sebut tu, engkau lah punya pasal. Siapa suruh kau ambil dia tetamu? Kan kami dah pesan jangan ambil siapa-siapa orang luar sebagai tetamu. Biar mereka datang jumpa kami dan bertamu kat rumah kami. Tengok. Kalau mereka bertamu kat rumah kami, sekarang kau tak pening. Sebab engkau terima mereka sebagai tetamu lah sekarang kau pening. So salah siapa? Salah engkau dah Lut. Salah engkau. Kami dah pesan kan? Kami dah larang kan? Daripada engkau terhadap lelaki seluruh alam. Mereka turn the table. Jadi salah Nabi Lut pula. Tuan-tuan, maksudnya kalaulah lelaki-lelaki ini bertamu dekat rumah salah seorang selain Nabi Lut alaihi salam, malam tu tuan rumah buat kenduri. Qala, Nabi Lut jawab. Ini statement ni dengar elok sebab ramai orang akan selalu tanya. Haula'i banati in kuntum fa'ilin. Lut kata, haula'i. No. Mereka itulah. Tu hak ramai-ramai tu. Mereka itulah.
banati, anak-anak perempuanku. In kuntum fa'ilin. Kalau korang betul-betul nak buat sangat. Kalau kalian betul-betul perlu buat, perlu fa'il. Kalau korang betul-betul perlu buat sangat. Haulai banati. Tu ramai-ramai tu. Tu. Mereka itu. Haulai banati. Itu anak-anak perempuan aku. Kalau korang perlu buat sangat-sangat. Kemudian Nabi Lut sambung. Haulai banani tu. Ramai itu anak-anak perempuanku. Hunna atharu lakum. Yang duduk kat luar sana. Anak-anak perempuan aku yang ramai-ramai itu lebih suci untuk kalian. Kalau kalian nak buat. Sekarang tuan-tuan, apa yang Nabi Lut tengah offer ni? Nabi Lut tengah counter offer apa ni? Jawab. Anak dia sendiri. Anak dia sendiri. So Kak Lin rela tetamu Kak Lin kena rogol ke? Anak Kak Lin kena rogol? Dua-dua tak. Nabi Lut pilih yang mana? Nabi Lut pilih anak. So saya tanya Kak Lin reda tetamu Kak Lin kena rogol ataupun anak kena rogol? Tak boleh nak jawab. Tak mau ikut sunnah Lut. Tuan-tuan, Nabi Lut tengah offer apa ni? Counter offer apa? Anak tu maksudnya bukan anak dia, anak kaum dia. Kenapa Kak Zarina kata anak perempuan dalam ayat tu anak kaum, bukan anak kandung dia? Awak Kak Zarina cakap itu. Yelah dia merujuk kepada bukan anak dia. Yelah kaum dia consider anak dia lah. Anak kaum dia consider anak dia. Ni Kisah Nabi Ibrahim ni. Anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak Kadazan, anak saya. Nabi Lut pun kata anak kaum anak saya. Lebih kurang macam tu agak. Kind of. Lebih kurang macam tu. Anak buah. Adakah maksudnya dia offer untuk kahwin sebenarnya? Yelah, kahwin dengan siapa? Kahwin dengan anak-anak perempuan je lah. Bukan rogol. Oh, maksudnya kalau ada 15 orang kat luar sana tu, anak dia ada 2 orang, bagi 15 orang tu bergila-gila kahwin. Mut'ah. Sebab teringin sangat kan? Macam tu. Dan satu lagi, Amirul. Hang teringin ke ada menantu gay? Tak. Then Nabi Lut tahu orang-orang tu tak akan hendakkan anak-anak perempuannya. Yang mereka hendakkan lelaki. Habis kalau tahu, pergi offer buat apa? Tak menyelesaikan masalah. Nabi Nuh Lut tengah bapa kepada umatnya. Abang Ismail? Nabi Nuh tengah berdakwah supaya kembali kepada normal manusia bersama perempuan bukan lelaki. Bersama perempuan mana agak? Bang? Perempuan pada zaman Nabi Lut tu lah. Anak-anak golongan-golongan wanita. Tapi ayat tu kata anak-anak perempuan aku dia sebut. Banati. Anak-anak perempuan kepada umatnya. Penduduk lah. Kak Latifah? Penduduk Nabi itu dianggap sebagai satu keluarga. Jadi dia untuk mempertahankan maruah tu bukan maksudnya anak sendirilah. Okey, Kak Aisyah tadi ada orang ramai. Mana offer untuk ramai tu bukan untuk buat maksiat, sebenarnya untuk menikahi. Jalan yang halal lah. Baik. Ya, Kak Aisyah. Apa tadi Kak Aisyah sebut? Umat apa tadi? Lut adalah bapa kepada umatnya. Statement itu adalah statement yang paling tepat, tuan-tuan. Satu orang Rasul adalah bapa kepada umat dia. Tuan-tuan panggil dekat isteri Nabi Muhammad sebagai apa? Gelaran isteri Nabi Muhammad, tuan-tuan panggil apa? Ummul Mukminin, ibu-ibu orang beriman. Tuan-tuan sebut isteri Nabi Muhammad sebagai ibu-ibu kita, ibu orang beriman, sebab arahan dalam surah Al-Ahzab ayat 6 ayat 7 kot, salah satu lah. Ayat 6 ayat 7 surah Al-Ahzab, Allah bagi tahu isteri-isteri Nabi ni mak-mak korang. Kemudian surah itu juga, surah Ahzab juga, bila kita sebut isteri Nabi equal to mak kita, maka Nabi adalah bapa kita. Maka tuan-tuan, dalam agama kita, semua para Nabi adalah figuratively, dia adalah bapa punya figure kepada umat dia. Sebab tu Nabi jaga kita lebih kurang macam ayah jaga anak. Nabi jaga kita lebih kurang ayah jaga anak. Memang dia punya relationship figuratively, bukan literally, figuratively, Nabi adalah figure bapa kepada umat-umat dia.
Dan ayat tu betul lah macam tuan-tuan sebut. Dia cadangkan kahwin dengan mana-mana perempuan kaum dia. Statement tu betul lah. Soalan, di mana yang tertulis demikian? Sebab semua cara tuan-tuan explain tadi tu, tuan-tuan cuba istilah dia takwil. Tuan-tuan cuba beri maksud baru kepada perkataan Nabi Lut. Di mana adalah ayat Nabi Lut tu yang menunjukkan bahawa memang dia maksudkan orang lain, bukan anak dia. Dua bahagian dalam ayat tu menunjukkan bahawa memang Nabi Lut maksudkan orang lain, bukan anak kandung dia. Sebab apa? Pertama dia sebut haulai. Dia sebut apa? Haulai. Terjemah bahasa Melayu tak? Itulah. Mereka itulah. Mereka itu. Depan Nabi Lut tak kata mereka ini. Nabi Lut kata apa? Mereka itu. Tu. Mereka mana? Tu. No. Mereka tu. Dia dalam rumah dia. Kalau dia dalam rumah dia boleh kata mereka ini. Dia tak sebut hazani. Dia tak sebut hazihi. Dia kata haulai tu. Orang-orang tu. Tu satu. Dia kata tu. Dia tak kata ni. Kalau dia sebut ni, dia tunjuk anak dia. Tapi dia sebut tu kat rumah hampa tu. Tu yang jiran hampa duk tengok kat luar tu. Tu. Tu satu. Dia sebut haula. Tu satu. Yang kedua, dia guna perkataan banat. Banati. Terjemah bahasa Melayu, Ustaz? Banat. Bentar, saya tanda dulu. Sat. Allah. Seterusnya, Nabi Lut guna perkataan banati. Terjemah bahasa Melayu. Mereka itulah anak-anak perempuanku. Anak perempuan. Aku. Anak-anak perempuan tu plural, tuan-tuan. Bila plural, dia mesti 3 ke atas. Plural bermaksud 3 ke 3. Banati, plural maksudnya 3 ke atas. Anak Nabi Lut ada berapa orang? Dalam riwayat, anak Nabi Lut cuma perempuan 2 orang. Anak Nabi Lut perempuan cuma 2 orang. Sebab itu, tuan-tuan, kalau dia offer anak dia, dia kena sebut hazani. Hazani, 2 orang ini. Abnatani, 2 orang anak perempuan aku. Dia tak sebut 2 orang ini, aku offer 2 orang ini. Tapi dia sebut, aku offer perempuan-perempuan yang ramai-ramai tu. Anak-anak perempuan aku semua tu. Hang panggil je siapa-siapa kat situ semua, aku boleh bagi jadi wali. Aku, wali hakim, aku boleh bagi jadi wali semua tu. Aku boleh wali untuk nikahkan kalian dengan mana-mana perempuan kat luar sana. Mereka ni sebut anak-anak perempuan aku. Maka point dia, bukan dia offer kahwin dengan anak dia. Saya sangat yakin, tuan-tuan, kalau saya duduk tempat Nabi Lut, ada orang lelaki gay, saya tahu dia gay, dan baru tadi dia duduk steam dengan lelaki lain, nak mengorak anak saya, tobat saya tak bagi. Ada patut kita nak menyusahkan anak kita kerana seorang lelaki gay kat luar sana. No. Sambung. Fattaqullah. Fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi. Takwalah kalian kepada Allah. Jangan kalian menyedihkan aku berkenaan para tetamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid. Dalam ramai-ramai yang pakai tie ni, dalam ramai-ramai penduduk KL yang ada dengan kalian ni, dalam ramai-ramai yang pakai perfume bertamadun macam korang ni, rajulun rasyid, tak ada ke seorang yang waras sikit, seorang yang mahir bijaksana sikit? Tak ada ke kat sini? Takkan tak ada langsung. Takkan ramai-ramai korang hak grad universiti, ramai-ramai korang yang kerja engineer, kerja hebat, datuk-datuk ni, takkan tak ada siapa pun yang rasyid. Takkan tak ada siapa yang intelektual sikit. Takkan semua pakai otak masuk ayam ya. Takkan semua pakai otak steam ya. Tak ada siapa-siapa yang waras sikit ya. Alaysa minkum rajulun rasyid. Tak ada ke? Qalu. Kaum dia jawab balik. Apa kaum Lut jawab? Laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Lut, kamu pun tahu Lut, kami tak ada teringin langsung terhadap anak-anak. Ramai banat, banyak. Kami pun tahu Lut, engkau pun tahu Lut, kami tak berminat langsung terhadap anak-anak perempuan yang kau. Anak-anak perempuan kau tersebut. Engkau pun tahu kami tak berminat langsung. Wa innaka la ta'lamu ma nuzid. Engkau ma nurid. Engkau lebih tahu Lut.
kami datang untuk apa? Engkau tahu Lut, macam mana engkau nak buat kami beredar. Engkau pun tahu. Tak payah gebang lebih-lebih lah Lut. Tak payah buat alasan lah Lut. Kau serah saja tetamu kau tu. Tuan-tuan, what's more? Apa lagi yang Nabi Lut boleh cakap? Apa lagi Nabi Lut boleh cakap? Apa lagi? Qala. Nabi Lut pun kata, Ish, lau anna li bikum quwwah. Kalaulah aku ada kuwah, ada kekuatan terhadap kalian. Kalaulah aku boleh lawan kalian. Tuan-tuan, kalau kita lelaki muda gagah perkasa pun, nak lawan 2 orang boleh kot. Lawan 3 orang boleh kot. Tapi kepung satu kota. Takkan nak lawan satu kota. Nabi Lut duk timbang-timbang kekuatan. Nabi Lut kata, Lau anna li bikum quwwah. Kalaulah aku ada kekuatan nak menentang kalian. Kalaulah ada kekuatan nak menentang kalian. Lau awi ila ruknin syadid. Kalaulah aku boleh bertahan di benteng yang kuat. Kalaulah dinding rumah aku ni benteng kuat. Korang duk hunggak-hunggak pun tak runtuh. Kalaulah dinding rumah aku ni benteng yang kuat. Kalaulah aku dalam kota yang ada simen, ada besi penghadang. Kan bagus. Tapi rumah aku rumah kayu. Rumah aku ni hampir goyang-goyang-goyang runtuh lah. Kalaulah aku ada kekuatan menentang kalian. Kalaulah aku ada benteng kuat untuk bertahan. Dan ini kita panggil Nabi Lut macam kecewa lah. Nabi Lut merintih apa ni? Dia macam tension sikit lah. Awaklah aku tak ada kekuatan. Awaklah aku tak ada benteng kuat nak bertahan supaya tetamu aku selamat at least 1 malam. At least 2 malam. Awaklah aku tak ada kekuatan tersebut. Maka tuan-tuan, perilaku penentang pada kemuncak keingkaran. 1, tidak lagi berminat mendengar hujah ilmiah. 2, mencabar agar disegerakan siksaan yang Allah janjikan. Dan yang ketiga, mereka menentang dengan tindakan fizikal. Azimah. Oh, Azimah. Ya, Ustaz. Saya patah balik Azimah. Nombor 1. Perilaku penentang pada kemuncak keingkaran tak lagi berminat dengar hujah ilmiah. Kaum Lut dah buat ke belum? Azimah buka mic. Dah. Nombor 2. Cabar agar siksaan disegerakan. Dah buat ke belum? Dia belum lagi rasanya. Actually dah kelas pertama dulu. Oh, sorry. Hari ni dah. Kelas pertama dulu daripada cabar agar disegerakan siksaan. Yang ketiga, menentang dengan tindakan fizikal. Kerasan fizikal. Dah buat ke belum? Belum. Tadi duk main kacau rumah orang, okey? Belum pukul. Dia dah bagi hint tu. Dah bagi hint. Point dia tuan-tuan. Sekarang ketiga-tiga perkara telah pun dipenuhi. Semua Nabi sebelum yang kita bincang setakat sekarang, apabila umat dia buat ketiga-tiga. Umat dia tak berminat dengan hujah ilmiah. Umat dia cabar agar siksaan keluar. Umat dia dah mula nak menentang secara fizikal. Maka tuan-tuan, bila ini di kemuncak keingkaran, you request for it, maka datanglah hari hukuman. Hukuman Allah akan datang apabila ketiga-tiga perkara itu telah tertunai. Maka tuan-tuan masuk bahagian baru, hari hukuman. Tuan-tuan, sekarang ni, sebelum cerita hari hukuman, settingnya Nabi Lut tengah hadapi apa sekarang? Dekat mana? Dekat rumah. Dekat rumah dia. Rumah dia. Tetamu dia ada kat belakang. Orang tengah duduk kepung rumah dia. Maka apa berlaku pada hari hukuman? Tuan-tuan, identiti tetamu. Tetamu tu siapa dia? Tuan-tuan jawab saya. Nabi Lut kenal ke siapa dia tetamu tu? Kenal ke? Tak kenal. Nabi Lut bagi tahu dia tak kenal. Tak bagi tahu. Ketika duduk serabut-serabut, Lut kata janganlah apa korang ni? Tetamu tu pun cakap. Tiba-tiba tetamu dalam rumah tersebut pun bercakap. Ya Lut, inna rusulu rabbik. Wahai Lut, relax Lut. Umat kau kat luar duk buat kecoh-kecoh tu, kau relax Lut. Inna rusulu rabbik. Actually kami ni, tada, kami utusan Tuhan kau. Actually kami malaikat, tada. Tuan-tuan, para tetamu itu memperkenalkan diri mereka kepada Lut. Kami sebenarnya utusan Tuhan kau.
Kami ni malaikat sebenarnya Lut. Lan yasilu ilaika. Don't worry Lut. Tidak sama sekali mereka dekat luar sana tu boleh buat apa-apa kepada kamu. Kau jangan risau. Kau jangan risau. Tuan-tuan, tadi Nabi Lut kata apa? Kan baguslah kalau aku ada kekuatan. Alangkah bagus kalau aku boleh berlindung dekat benteng yang kukuh. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Benteng yang kukuh tu dah ada ke belum? Sudah. Kekuatan dah ada ke belum? Dah. Ada. Daripada tadi lagi ada. Cuma Nabi Lut tak sedar. Kekuatan kita ada tuan-tuan. Kita lah tak cam. Kita lah tak sedar. Kekuatan ada dalam rumah kita dah pun. Kita je tak sedar. Kalau Nabi Lut. Orang ni pun tetamu bagi tahu kat Lut. Lut, kami Rasul. Kami utusan Tuhan. Kami ni malaikat actually. Lan yasilu ilaik. Mereka kat luar sana tak boleh buat apa-apa kepada kau. So kau relax Lut. Kau tutup pintu, kau relax. Kau jangan duk terkejut, jangan duk tension. Relax dah. Lanji'naka bima kanu fihi yamtarun. Actually, bahkan Lut, kami datang kepada engkau ni, kami bawa bersama benda yang mereka duk pertikai tu. Mereka pertikai apa? Mereka duk tanya kelas lepas, dia bertanya, bila hukuman amal? Bila hukuman amal? Yalah tu hukuman amal. Mereka duk kata, ya ke Tuhan tak suka kat kami? Engkau je belagak baik. Mereka pertikai dulu kan? By the way, kami datang nak bawa benda yang mereka petikai tu. Hukuman lah. Mereka petikai kononnya salah mereka tu tak layak dihukum. Well, mereka kan Muslim. Mereka kan tak syirik. Mereka kan tak sembah berhala kan. Cuma mereka gay. I pray and I gay. I am Muslim and I'm proud to be gay. Ada orang duk main ayat macam tu kan. Kami bawa benda yang mereka petikai tu. Atainaka bil haq. Kami betul-betul bawa kepada kamu dengan sebenar-benarnya. Ini bukan saja-saja kata, Lut, serius Lut. Memang saya nak bawa kebenaran yang sebenar-benarnya. Wa inna lasadiqun. Kami orang-orang yang betul-betul benar. Lut, ini bukan acah-acah. Ini bukan sekadar nak menyejukkan hati kau. Ini bukan sekadar nak pujuk hati kau. Ini serius. Kami datang bawa benda yang mereka petikai tu. Kami datang dengan sebenar-benar. Kami betul-betul orang yang benar. Yang kau tengah cakap ni memang betul-betul malaikat tu. Inna munajjuka wa ahlak. So Lut, sesungguhnya kami akan selamatkan engkau dan ahli keluarga engkau. Sekarang kau tak nampak gaya kan macam mana nak selamat daripada rumah ni kan? Orang tengah kepung rumah kau. Orang tengah duk katuk pintu rumah kau. Orang tengah duk hunggak rumah kau. Nak runtuh dari rumah kau ni. Inna munajjuka wa ahlak. Don't worry Lut. Kami akan selamatkan kamu. Dan kami akan selamatkan ahli keluarga kau. Oh, illam ra'atak. Oh, bila sebut ahli keluarga tu, isteri kau tak selamat kecuali isteri kau. Kanat minal ghabirin. Isteri kau di kalangan orang-orang yang tertinggal. Tuan-tuan, fokus dua benda. Satu, ahlak. Ahli keluarga. Saya tanya tuan-tuan, isteri Lut ahli keluarga atau tidak? Jawab. Ahli keluarga. Ahli keluarga. Allah kata, Lut, by the way, malaikat tu kata equal to Allah kata lah. Malaikat ni bagi tahu, Allah bagi tahu, kami selamatkan engkau dan kami selamatkan ahli keluarga engkau. Oh, by the way, isteri engkau tak termasuk lah. So, tuan-tuan jawab saya. Satu orang yang setan. Dia adik-beradik kita. Dia ahli keluarga kita. Tapi dia terlalu melampau. Pada hari hukuman datang, hari kiamat esok, ataupun hari hukuman datang dekat dunia, dia family kita atau tidak? Tidak. Jawapannya tidak. Dengar statement itu tak? Saya ulang balik. Waktu kita makan malam, dia family. Waktu hari raya, dia family. Walaupun dia gay, dia family. Walaupun dia minum arak, dia family. Waktu dia kahwin, dia family. Whatsoever jahat adik-beradik kita, dia adalah part of our family. Walaupun dia baik. Walaupun dia teruk. Dia adalah part of family. Tapi tuan-tuan, pada hari kiamat, dia bukan family. Dia bukan family. Pada hari hukuman turun, you deserve it. You are not my family. Aku tak boleh nak berlembut-lembut dengan kau sebab kau ahli keluarga. Kita kena layan kau macam kita layan orang gay yang lain. Tak boleh layan kau sebagai keluarga. Kita tahu, kita kesian. Kita nak tumbuk orang lain, kita boleh. Nak tumbuk family sendiri, kita rasa macam, Allah ni abang sendiri. Allah kata memang. Allah kata dia bukan ahli keluarga kau. Seperti mana kelas lepas kita dah bincang bahawa seperti mana anak Nabi Nuh alaihi salam
Lepas banjir dah selesai, Allah declare kat Nabi Nuh, anak engkau bukan anak engkau Nuh. Anak engkau bukan anak engkau, perbuatan dia tak soleh. Demikian isteri engkau ni bukan isteri engkau. Walaupun dia tak sebut macam tu, tapi Allah, Nabi para malaikat kata, kami akan selamatkan family engkau kecuali isteri engkau lah. Isteri engkau tak termasuk. Equal tu isteri engkau bukan family engkau. Dan ayat tu kata, Dan ayat tu kata apa berkenaan dengan isteri Nabi Lut? Saya tanda kat sini tuan-tuan. Ayat tu kata, kana minal ghabirin. Dia antara yang tertinggal. Perkataan seterusnya, ghabirin, tertinggal. Saya bagi tuan-tuan contoh apa maksud tertinggal. Tertinggal maksudnya, dia contoh tuan-tuan naik bas ramai-ramai, kemudian singgah R&R. Bila singgah R&R, bas nak berjalan dah. Dia tak main lagi, tak naik bas lagi. Bas nak berjalan sangat-sangat dah. Dia tak naik bas lagi. Kemudian dia pun nampak bas tu, dia pun bergerak ke arah bas, bas jalan. Kita panggil apa dekat orang yang sedang berlari ke arah bas, bas berjalan? Kita panggil apa kat dia? Kita panggil tertinggal. Itu ghabirin, itu tertinggal. Tuan-tuan kena faham bahawa dia dah pun bergerak ke arah bas, cuma dia tertinggal. Kalau dia tidak, lepas tu bangun pukul 10 pagi, bas pukul 9, yang tu bukan tertinggal. Yang tu ditinggalkan. Ditinggalkan. Kita sengaja tak kejut dia, biar dia tertinggal. Biar dia tak naik bas, itu ditinggalkan. Allah kata kat Nabi Lut, isteri kau salah seorang yang tertinggal. Bukan ditinggalkan, tertinggal. Sekarang saya tanya balik tuan-tuan. Waktu malaikat-malaikat tu cakap benda ni, malaikat-malaikat tu cakap dalam rumah Nabi Lut kan? So saya tanya tuan-tuan, anak Nabi Lut dengar tak? Isteri Nabi Lut dengar tak? Dengar. Sekarang dengar statement tu tuan-tuan. Isteri Nabi Lut kata, malaikat. Oh, malaikat ni. Anak malaikat ni. Oh, kita akan selamat, kita akan selamat. Saya tak selamat? Ataupun, kalau tuan-tuan nak bayang kata isteri Nabi Lut tak dengar. Lut sahaja dengar. Sekarang tuan-tuan, sebelum keluar daripada rumah, Lut tahu dah isteri dia tak selamat? Tahu tak tahu? Tahu. Tahu. Sekarang tuan-tuan lihat bagaimana surah ini ajar kita. Apa tanggungjawab kita selaku parent? Apa tanggungjawab kita selaku suami? Meskipun kita tahu anak ataupun isteri kita tu somehow ahli neraka lah. Apa tanggungjawab? Tuan tengok apa Lut buat dekat anak bini dia. Maka malaikat pun kata, kami akan selamatkan Nuri kecuali isteri kau tak selamat, dia akan tertinggal. Fa asri bi ahlika. Maka Lut, Allah kata, fa asri bi ahlika. Maka Lut, pergilah. Sekarang. Pergilah engkau sekarang bersama dengan ahli-ahli keluarga kau. Sekarang kau pergi. Biqit'in minal lail. Pada bahagian malam ni juga. Jangan siang. Oh, sebut malam ni juga. Maka tahulah kita tuan-tuan, yang tadi mereka duduk datang nak apa? Nak suruh serahkan tetamu tu siang ke malam? Siang. Malam. Sekarang jadi tadi tak habaqlah siang ke malam. Tapi tuan-tuan, bila sampai dekat ayat ni baru kita tahu rupa-rupanya benda ni berlaku pada waktu malam. Dan tuan-tuan, orang bertamu sebab nak tumpang tidur lah. Musafir ni, dia tak bertamu pukul 1 pagi. Dia tak bertamu pukul 12 tengah hari. Dia bertamu sebab malam dah gelap. Nak kena tumpang tidur sah, esok nak sambung perjalanan. Maka fahamlah kita setting dia. Lebih kurang macam asak tadi baru dia masuk, jadi tetamu. Lepas tu lebih kurang pukul 10 malam, barulah orang-orang ni kepung rumah. Lebih kurang macam tu lah. Maka lepas kepung rumah, duk nego-nego dengan Nabi Lut AS, dan Nabi Lut sebut apa-apa tadi, para malaikat ni pun kata, wa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Lut, pergilah engkau bersama dengan ahli keluarga engkau pada bahagian malam ni juga. Bukan malam esok, sekarang juga kau bawa semua ahli keluarga engkau. Sekarang saya tanya tuan-tuan, yang semua ahli keluarga engkau tu termasuk isteri Lut ke tidak? Dia ikut sama. Sambung lepas tu. Wala yaltafit minkum ahada. Jangan sesiapa pun daripada kalian, tuan-tuan, malaikat tu tak kata jangan bagi anak-anak engkau tengok belakang. Dia tak cakap macam tu. Dia kata jangan sesiapa pun daripada kalangan kalian. Bila sebut kalian, malaikat tu bercakap dekat Lut ke dekat semua ahli keluarga?
Semua ahli keluarga. Semua ahli keluarga. Maka malaikat tu kata, Lut, engkau keluar malam ni juga bersama ahli keluarga engkau. Malam ni juga. Jangan sesiapa pun korang semua, hampa semua, kalian semua, berarti malaikat cakap dekat semua orang. Jangan siapa-siapa pun kalian semua toleh menghadap belakang. Korang dengar apa pun, korang lihat apa pun, korang nampak apa pun kat langit, jangan pusing muka menghadap belakang. Illam ra'atak. Tapi awak ni isteri Lut kan? Awak boleh menghadap belakang. Kalau awak boleh menghadap belakang. Lut, anak-anak kau nak menghadap belakang, jangan bagi dia tengok. Tapi kalau bini kau nak menghadap belakang, bagi dia tengok. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan isteri Lut, otak tuan-tuan fikir apa? Sedih dah. Pandang belakang, jangan pandang belakang. Tuan-tuan, dia kata, wih, malaikat ni troll aku gila-gila ni. Otak dia akan fikir, jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Itu otak dia akan fikir. Malaikat dah bagi tahu dah pun, by the way, awak antara yang tertinggal lah. Dan awak kalau tengok belakang boleh. Well, awak kan akan tertinggal. So, kalau awak tengok belakang boleh. Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya isteri kau tu, dia akan ditimpa apa yang ditimpa oleh kaum-kaum kau tersebut. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan isteri Lut, tuan-tuan nak cuba atau nak ubah takdir tu? Tuan akan cuba. Isteri Lut telah diberitahu tentang masa depan. Engkau antara yang akan kena macam kaum kau kena. So simple je. Kalau engkau tak mau kena, apa yang isteri Lut kena buat? Kalau tak mau kena, pandang belakang. Jangan pandang belakang. Simple je. Kalau kau nak cubalah, kok lah kau nak cuba ubah takdir. Jangan pandang belakang. Itu je. Itu je. Maka tuan-tuan, Lut pun packing barang, anak Lut packing barang, isteri Lut pun packing barang. Para malaikat masih ada kat situ. Dan malaikat kata, Lut keluar sekarang, malam ni juga. Inna mau'idahumus subh. Okey Lut, masa yang dijanjikan untuk kaum engkau di terajang lumat tu adalah waktu subuh. Awal-awal pagi. Sekarang masih lagi lail. Malam. Jadi tuan-tuan, lail ni adalah lingkungan isyak ke atas tu kita panggil lail. Isyak ke atas kita panggil lail. Sebelum isyak, waktu malam sebelum isyak, dia tak disebut lail. Lail ni malam, umumnya masuk maghrib tu kita sebut lail lah. Cuma kalau secara khususnya, panggil apa? Awal malam kita panggil maghrib. Pertengahan malam kita panggil isyak. Selepas pertengahan malam baru kita panggil lail. Kalau kita nak bahagi masa. So kita boleh bayang kata lingkungan pukul 12 lebih tersebut, orang sebut duk kacau-kacau dekat luar. Nabi Lut pun kata, para malaikat dia kata get ready, malam ni juga kena keluar. Waktu umat engkau di terajang lumat tu waktu subuh, waktu awal-awal pagi. So Lut tengok jam, alaysa subhu biqarib, bukankah waktu awal pagi tu just around the corner? So cepatlah. Packing cepat-cepatlah. Maka packing cepat-cepat, get ready untuk tinggalkan rumah. Sekarang saya tanya tuan-tuan, boleh tak mereka buka pintu keluar? Tak boleh. Masih pun tak boleh? Orang kepung. Dekat luar ada orang. Macam mana nak keluar dekat luar ada orang? Maka tuan-tuan, sampai isu meninggalkan rumah. Macam mana Allah bantu mereka untuk tinggalkan rumah. Para malaikat tu duduk dalam rumah lagi. Walaqad anzarahum batshatana. Sesungguhnya Lut telah memberi amaran kepada kaum dia dengan direct to the point. Mengenai dahsyatnya batshatana, cengkaman kami itu. Fatamarau bin nuzur. Lalu mereka pelekeh mendusta-dustakan amaran itu. Lut telah beri amaran kepada kaum dia dengan cengkaman Allah Ta'ala. Lalu mereka abai, mereka dustakan, mereka buat bodoh ya terhadap ancaran itu. Walaqad rawaduhu an dhaifih. Kami tuntut, sesungguhnya mereka tetap tuntut daripada Lut berkenaan dengan tetamu-tetamu Lut. Fatamasna a'yunahum. Kami hapuskan. Kami hapuskan mata-mata mereka. So tuan-tuan, macam mana Nabi Lut boleh keluar daripada rumah? Nabi Lut buka tingkap sikit. Nabi Lut kata, korang jangan. Allah bagi tahu malam ni korang lah. Kalau korang buat perangai, hari ni lah korang. Please, stop it. Jangan. Mereka jawab balik, Lut, hang ulang balik 3-4 hari lepas punya ceramah ni pasal apa? Kami tak mau.
Mereka kata, Lut, last warning. Kau bagi juga tetamu kau tu sebelum kami robohkan rumah kau ni. Nabi Lut tutup tingkap sebab mereka pula juga nak minta kan. Maka apa Allah buat? Fatamasna a'yunahum. Orang-orang yang duduk keliling rumah Nabi Lut tu, Allah hapuskan, Allah padam mata mereka. Apa maksud Allah padam mata mereka? Tuan-tuan, ini maksud Allah padam mata mereka. Tuan-tuan tengok mata kita ni ada soket mata. So bila Allah padamkan mata, maksudnya mata tak ada, tinggal soket je. Biji mata tak ada, Allah padam. Allah hilangkan biji mata tersebut. Ada riwayat lain, para malaikat tu keluar daripada rumah dan mencucuk mata orang keliling tersebut dengan sayap para malaikat. Tak kisahlah yang mana satu pun, poin dia buta. Poin dia buta. Sekarang saya tanya. Nasib baik saya tak sebut lagi bahasa Kedah situ. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Mata buta, mata sakit kena cucuk, mata tengah berdarah, sakit. Saya tanya tuan-tuan, bila mata tengah sakit, nak steam lagi ke? Nampak? Tak dah. So tuan-tuan, kalau mata tengah sakit, fikir apa? Fikir steam ke? Fikir sakit mata? Sakit mata. So saya tanya tuan-tuan, mereka fikir, oh sakit mata, jangan takut keluar. Ataupun mereka pergi cari hospital. Pergi cari minyak gamat. Hospital, minyak gamat. Mereka pergi cari nak settle masalah mata mereka lah. Maka tuan-tuan, oleh kerana mereka tuntut juga tetamu tersebut, Allah hilangkan mata mereka. Sama ada Allah butakan ke, malaikat cucuk dengan sayap ke, whatsoever lah. Yang pentingnya butakan mata mereka. Kemudian, barulah hukuman bermula. Buta mata, Nabi Lut membawa anak bini dia keluar. Oh ingat, jangan tengok belakang. Jangan pandang belakang. Isteri dia pun duduk zikir macam itulah. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Mereka pun bergerak. Keluar. Cari. Pergi betul-betul ke pintu gerbang. Betul-betul nak keluar. Mereka on the way nak keluar. Pagi makin subuh. Tibalah waktu subuh. Tiba waktu subuh berarti hukuman pun bermula. Walaqad sabbahum. Sorry. Walaqad sabbahahum. Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir. Kemudian mereka ditimpa siksaan yang mustaqir, siksaan yang panjang. Ditetapkan pada waktu awal-awal pagi tersebut. Sesungguhnya mereka kaum Lut dikenakan siksaan yang sangat lama, sangat panjang. Allah tetapkan berlaku pada awal-awal pagi. Sabbahahum. Fazuqu azabi wa nuzur. Allah bagi tahu dekat orang-orang yang sedang dihukum tu. Fazuqu, rasa. Fazuqu azabi, rasalah siksaan aku yang panjang ni. Wa nuzur, inilah siksaan aku, inilah yang aku amarankan dulu. Sekarang rasa. Soalan, rasa apa? Siksaan apa mereka kena ni? Tuan-tuan, ini apa yang kaum Lut kena. Malapetaka besar yang memusnahkan penduduk kota Sadum. Ada 3 malapetaka besar yang menghukum penduduk kota Sadum. 3. Bukan 1, 3. Apa dia 3 tu? Pertama, fa'akhadhathum sayhah musyriqin. Kami genggam mereka, kami cengkam mereka. Sayhah, pekikan kuat. Musyriqin, waktu matahari baru musyrik, baru terbit sikit tu. Ada dekat timur lagi, baru terbit. Waktu matahari mula terbit, tuan-tuan, bila matahari mula terbit, waktu apa tu? Fajar. Waktu subuh. Bukan waktu fajar, waktu subuh. Maksudnya matahari tak nampak lagi, baru merah-merah dia tu. Waktu subuh lah. Kan Allah kata siksaan nak mula waktu subuh. Maka Allah kata, fa'akhadhathumus sayhah musyriqin. Kami genggam mereka waktu matahari baru mula nak terbit. Guna apa? Sayhah, pekikkan kuat. Benda first kena kat kaum dia. Masuk je waktu subuh, mereka dengar pekikkan kuat dari langit. Kuat dari langit. Jadi Allah sebut apa? Rasa siksaan aku, rasa. Pertama, mereka dengar pekikkan kuat dari langit. Sebahagian mereka mata tengah sakit, buta. Sekarang tuan-tuan, apa benda pula sakit sekarang? Tadi mata, sekarang telinga sakit. Pekikkan kuat dari langit. Sebahagian mereka tak buta mata sebab mereka tak pergi kepung rumah Lut. Siapa pergi kepung rumah Lut, buta mata. Siapa tak kepung rumah Lut, tak apalah. Mereka tu tak buta mata, tapi pagi tu, bingit telinga. Tuan-tuan, telinga ni tuan-tuan, kalau bingit sangat, kita hilang keseimbangan.
Tuan-tuan tahu kan dekat telinga kita ada ejen, bukan tak tahu nak panggil apa, dia mengimbangkan badan supaya kita seimbang, tak jatuh, tak sengit kanan kiri. Bila bising sangat, kita tangan confirm akan ada dekat telinga, kita akan jadi terhuyung hayang sebab bising sangat. Satu, Allah hukum dengan pekikan kuat dari langit. Lepas tu, wa amparna alaiha, kemudian kami hujani ke atas mereka hijaratan min sijil, batu-batu daripada tanah terbakar. Allah hujani mereka dengan batu-batu tanah terbakar, batu daripada tanah yang dibakar. Mandub, bertalu-talu timpa. Musawwamatan inda rabbik, setiap batu musawwamah, ada tanda dari sisi Tuhan. Tuan-tuan, benda kedua mereka kena adalah hujan batu dari langit, batu tanah yang terbakar, mandud, turun bertimpa-timpa, bertalu-talu, non-stop. Musawwamatun, setiap batu tu ada tanda. Inda rabbik. Tuan-tuan, maksud apa setiap batu ada tanda? Ada nama orang. Ada nama orang. Maksudnya tuan-tuan, Allah tulis siap-siap 6 batu ni akan pergi kena Amirul. Setiap batu tu sampai dia jadi macam sniper pergi cari, macam peluru pandu pergi cari mana Amirul. 6 batu tu mesti kena Amirul. Ada seorang lagi nama dia apa? Siti. Siti tu 18 batu Allah tulis. Maka 18 batu tu whatsoever akan pergi cari Siti tersebut. Setiap orang ini ada batu masing-masing yang Allah tanda. Dan batu itu tanah yang dibakar, berapi-rapi. Hujan non-stop turun atas mereka. Sekarang saya tanya, mata sakit tak? Sakit. Sakit. Telinga sakit tak? Sakit. Terumbang-ambing tak? Ya. Sekarang hujan batu turun dari langit. Agak-agak boleh lari ya? Tak boleh. Setiap perkara tersebut ada sniper, ada peluru mandu, dia ada nama, dia cari. Dia, tuan-tuan tahu cari? Tuan-tuan bayangkan? Bukan dia jatuh rawak. No, dia tak jatuh rawak. Setiap yang jatuh itu dia pergi cari tuan masing-masing. Dia pergi cari, dia nak timpa atas siapa, dia pergi cari. Maksudnya tuan-tuan boleh bayang waktu mereka tengah duduk menjerit, hujan batu jatuh tersebut, ada orang lari daripada batu tu dan batu tu corner duk cari dia. Dia corner belah kanan, batu tu mencari corner belah kanan. Dia corner belah kiri, batu tu cari belah kiri. Musawwamatan 'inda rabbik. Setiap batu itu ditanda dari sisi Tuhan kau. Apa lagi Allah kata? Faja'alna 'alihaha safilaha. Kemudian kami jadikan bahagian atas kota itu jadi bahagian bawah kota itu. Faja'alna 'alihaha safilaha. Kemudian kami jadikan bahagian atas kota jadi bahagian bawah kota. Macam mana tu? Bahagian atas kota jadi bawah kota. Macam mana? Terbalikkan tu. Dia terbalikkan. Maka tuan-tuan tengok sini. Apa maksud atas kota jadi bawah kota? Tuan-tuan tengok ini kota Sadung. Nipis sangat dah pula. Tuan, ini kota Sadung. Kelenda. Ini kota Sadung. Ini kota Sadung. Mereka duduk kepung rumah Nabi Lut. Kepung rumah Nabi Lut. Kemudian pekak mata buta. Lari mata buta. Pergikan suara dari langit. Pergi pula. Pergi pula dari langit. Lari. Kemudian hujan turun dari langit menimpa mereka. Cari. Mereka duduk lari tersebut dalam keadaan batu tu duduk ligan. Batu tu duduk kejar. Batu tu pun kejar satu. Sakit badan. Kena lagi kat sini. Kena kat sini pula. Kena kat sini pula batu. Batu terbakar. Batu terbakar. Lepas jadi macam tu, Allah pun arahkan agar bahagian atas jadi bahagian bawah. Bahagian atas jadi bahagian bawah. Dalam kitab sirah kita, Nabi beritahu bahawa Jibril ambil sayap dia, Jibril congkil kota Sadum tersebut, congkil, Jibril angkat dan Jibril pusing. Saya tanya tuan-tuan, Jibril hempuk ke? Tak. Jibril pusing. Allah jadikan bahagian atas jadi bahagian bawah. Tuan-tuan beritahu, bila tuan-tuan duduk atas tanah ni, kemudian diangkat ni atas, kemudian pusing. Tuan-tuan bayang. Tuan-tuan duduk atas ni, duduk sakit, lari, berdarah sana, berdarah sini, kena batu. Kemudian Allah angkat, Allah pusing. Tuan-tuan, waktu pusing ni tuan-tuan buat apa? Jatuh. Sebahagian tuan-tuan akan orang ni pula orang ni orang ni pula duk pegang. Jangan jatuh, pegang pokok. Jangan jatuh, pegang. Tuan-tuan, geng-geng hak duk pegang ni, batu tu. Ya, hujan batu. Lupa pula.
Dalam keadaan tengah duduk macam tu, dalam keadaan tengah duduk tergantung-gantung ataupun tengah jatuh tersebut, apa Allah buat? Tengok muka surat. Tengok lepas tu. Sorry. Tak habis lagi. Maka tuan-tuan, apa berlaku lepas tu? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bahagian atas jadi bahagian bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dalam keadaan bahagian atas jadi bahagian bawah, waktu itu hujan batu masih turun. Hujan batu masih lagi terkam orang-orang macam ni. Maksudnya tuan-tuan, dulu keadaan macam tu, duk lari, berdarah sana berdarah sini, Allah angkat, Allah pusing. Waktu pusing, ada orang duk bergayut-gayut agar tak jatuh. Waktu bergayut tak jatuh tu, Allah timpakan batu lagi. Jatuhlah cepat. Jatuh. Tuan-tuan, lepas semua jatuh dan tuan-tuan, jatuh, kita pun jatuh. Jatuh, tiba-tiba the whole everything jatuh. Hempuk atas muka. Itu ending. Okey, tuan-tuan. Saya tanya balik tuan-tuan. Kota Sadum kena berapa benda? Jawab. 3. Kan. Tuan-tuan, malapetaka besar yang musnahkan Kota Sadum ni ada 3. Ada 3. 1. Sayhah. Pekikan dari langit. 2. Matarun hijaratan min sijil. Hujan batu tanah terbakar. Hujan batu berapi. Yang ketiga, mu'tafikah. Bumi diterbalikkan. Tentu ada soalan setakat sekarang. Ustaz, ini masa ni isteri Nabi Lut kat mana? Agak-agak akak lah. Isteri Nabi Lut dekat lah. Lepas pintu pagar. Isteri Nabi Lut itu, Allah dah pesan kata, engkau boleh tengok belakang. Maka tuan-tuan, waktu pekik dari langit tu, mungkin waktu tu dia tengok belakang. Atau mungkin waktu batu tengah duk turun kat atas kepala dia tu, dia pun tengok belakang. Tak kisahlah bila pun. Tapi ada keadaan dia tengok belakang dan dia stay kat situ. Dan dia kena apa yang orang lain kena. Saya tanya tuan-tuan, isteri Nabi Lut ada batu untuk nama dia tak? Ada batu nama dia. Tuan-tuan, tadi Allah sebut apa? Zuku azabi, rasa sesaan aku. Zuku azabi wa nuzuri. Rasa sesaan aku, rasalah amaran aku. Tuan-tuan boleh bayang, saya membayangkan macam ni lah. Waktu batu tu tengah datang, dia kata, contoh isteri Nabi Lut nama apa? Contohlah nama dia Siti. Isteri Nabi Lut tu berdatang, batu tu berdatang, dia kata, Siti, rasalah sesaan Tuhan kau. Siti pun tengok belakang lari. Macam tu lah. Wallahu alam. Ada soalan tambahan? Maksudnya bila isterinya dah ditakdirkan kena macam tu, dia dah tak boleh ubah takdir lah. Jawapannya, takdir kalau boleh ubah, tak nama takdir lah kak. Takdir kalau boleh ubah, tak nama takdir. Habis Ustaz, pasal apa Allah bagi tahu kata semua selamat kecuali engkau tak selamat, engkau boleh tengok belakang. Allah nak bagi tahu kata whatsoever kau cuba buat, takdir tak akan berubah. Dan bila Allah kata engkau akan dimusnahkan, engkau akan dimusnahkan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu bila mati, tuan-tuan nak taubat tak bila tuan-tuan mati? Kalau tuan-tuan tahu. Saya sangat yakin isteri Nabi Lut, bila dia dekat dapat tahu kata, aku akan dimusnahkan, saya sangat-sangat yakin sebelum keluar rumah tu dia sebenarnya taubat dulu. Saya rasa itu lah. Sambil-sambil duk berjalan nak keluar tu pun, astagfirullahalazim, ya Allah ampunkan aku. Saya sangat yakin. Tuan-tuan, Tuhan terima ataupun tidak keadaan last minute macam tu. Tuhan tak terima. Seperti mana surah Yunus berkenaan dengan Fir'aun, sedang tenggelam, tiba-tiba Fir'aun mengucap, Amanna bi rabbil bani Israel. Waktu tengah tenggelam surah Yunus, apa Fir'aun kata? Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel tu. Aku beriman kepada Tuhan Bani Israel tu. Dan tak ada manfaat. Tak ada maaf masalah. Maka bayangkan isteri Lut sambil-sambil keluar tahu dah kata dia akan mati malam ni juga, subuh ni juga. Dia akan kena whatsoever umat dia kena. Dia taubat macam mana pun tak jadi. Allah kata, jangan pandang belakang, tapi kau akan pandang belakang. Dan tuan-tuan, saya sangat yakin malam tu dia pandang belakang. Bila Allah kata kau pandang belakang, pasti kau akan pandang belakang. Meskipun kau cuba tak pandang belakang. Allah akan make sure kau tetap pandang belakang. Itu takdir. Allah boleh qahar, Allah boleh paksa takdir berlaku seperti yang Allah nak. Meskipun ada orang cuba ubah. Bagi siapa yang datang kelas malam, kelas
fasa umur 40 tersebut. Saya dah sebut dah, ada orang yang Allah kunci hati. Kau suka tak suka, tetap akan berlaku kunci hati tersebut. Allah akan bawa kau masuk neraka suka ataupun tak suka. Isteri Nabi Lut, antara contoh, suka atau tak suka, Allah tetap bawa engkau masuk neraka. Kau tak mau tengok belakang, Allah akan make sure kau tengok belakang. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, betul, sebab bila dia menyebelahi kaum-kaum Lut, jadi bila berlaku ni mesti dia akan pandang punya nak tengok kaum-kaum dia. Pasti Member-member dia. Member-member bawang tu Yalah, dia pun nak tengok juga lah. Kaum tu apa jadi kan. Wallahu a'lam, boleh jadi macam tu juga. Ustaz, lagi satu Ustaz saya rasa patutlah kita siapa yang baca Quran ni dia boleh menangis Ustaz. Pasal kalau kita tadabbur ni, saya baru beberapa ayat ni, bila kita baca tu kita ngeri, automatik kita nampak seksaan yang begitu dahsyat sekali kan. Tapi kita sebelum ni saya tadabbur baca 10 kali pun tak ada terdetik, tak ada geri langsung. Baik, saya tanya Abang Ismail, ayat-ayat kita baca tadi panjang-panjang ke pendek-pendek? Pendek-pendek je. Dengar, itu besarnya bahasa Arab Quran. Bahasa Arab Quran pendek tapi kita bayang lebih. Kita bayang lebih tu bukan sebab kita kreatif, kita bayang lebih sebab orang yang mahir bahasa Arab memang lebih terbayang apa yang Allah sebut. Terima kasih Abang Mae. Saya tahu Abang Mae baru kelas hari ni, kelas apa kan? Ustaz. Ya Abang Mui. Ada kemungkinan ke isteri Nabi Lut tu kena tiga-tiga hukuman tadi tu? Saya sebut dia kena tiga-tiga. Sebab Allah sebut tadi, dia akan kena whatsoever yang kena dekat kaum dia. Justru itu kalau kaum dia kena tiga, dia pun kena tiga-tiga. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Soalan tambahan? Ustaz. Amirul. Ada dua perkara lah nak kata kan. First kali bila kita go through balik surah ni, macam boleh terbayang benda ni Sajat buat benda yang sama kaum Nabi Lut buat. Dia macam mencabar Allah, kata, oh kalau aku benda ni salah aku buat, kenapa awak tak tahu bala? So manusia macam buat balik benda yang sama. Itu satu lah. Kita panggil the history repeat itself. Benda sedang berlaku. Betul tak? Satu. Yang kedua saya nak tanya lah, macam saya rasa dalam semua kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah, macam kaum Nabi Lut ni yang paling teruk sekali, sampai 3 bala besar. Adakah ada kaum yang lebih teruk lagi, ada tak? Atau sama teruk ke? Statement tu menarik lah. Soalan tu bagi saya sangat relevan untuk ditanya lah. Pertama sekali, dia kena sampai 3. Jawapannya kalau kita study umat-umat sebelum pun, dan lepas ni kita study kaum Nabi, lepas ni kita akan study Nabi Madian. Nabi Syuaib, Madian pun kena 3. Sebelum Nabi Hud pun kena 3. Selepas tu Nabi Soleh pun kena 3. Tapi tuan-tuan, antara tiga yang kaum ni kena 3, kaum ni kena 3, betul kaum Lut lah kena paling teruk. Why kaum Lut kena paling teruk? Allah panggil apa perbuatan mereka? Fahishah, satu benda keji yang satu dunia tak pernah buat macam korang. So, betul atau tidak kaum Lut kena paling teruk? Jawapan saya secara peribadi, ya, kaum Lut kena paling teruk. Gambaran yang Allah bagi pun tu untuk kaum Lut laknatullahu alaihim. Ada soalan tambahan? Ustaz, nak tanya Ustaz. Tidak, Abang Rusli. Ya. Apa ni yang pasal tetamu malaikat tadi yang pergi ziarah Nabi Ibrahim dahulu tu, apa dia punya tu? Kenapa dia pergi ziarah Nabi Ibrahim dulu? Alright. Nak bagi tahu, adakah sebab dia tuk guru kepada Nabi Lut? Pertama sekali, kenapa pergi jumpa Ibrahim dulu? Allahualam, Allah ada jawapan yang paling baik. Tapi kalau kita, sebab ini, hari ni topik dia Nabi Lut. Jadi bahagian tu kita tak bincang lanjut. Kalau abang semak balik dekat Facebook saya, abang, Facebook yang abang tengah tengok sekarang ni, pergi dekat bahagian video, tengok balik kisah Nabi Ibrahim AS. Kelas pasal cerita Nabi Ibrahim, sampai bahagian tetamu tersebut, tetamu tu bagi tahu, kata, aku datang ni sebab nak bawa khabar gembira. Apa khabar gembiranya? 2. 1, kau akan dapat anak. Itu khabar gembira 1 untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya, takkan malaikat datang just nak bagi tahu pasal dapat anak? Ada benda lain ni. Apa niat sebenar kau datang? Oh, kami datang ni actually kami nak pergi terajang kaum Nabi Lut. Dan Allah dah bagi tahu dekat Nabi Ibrahim AS. Kenapa Allah bagi tahu kat Nabi Ibrahim dulu? By the way,
Dalam cerita tersebut, Allah panggil musnahnya kaum Nabi Lut itu berita gembira. Allah panggil musnahnya kaum Nabi Lut itu berita gembira. Sajak tak boleh balik Malaysia tu, tuan-tuan kena sebut penosiannya ataupun Alhamdulillah. Mana satu tuan-tuan? Alhamdulillah. Syukur. Tuan-tuan, syukur tu setengah orang tak banyak sebut sebab nampak macam ganas sangat kan. Tuan-tuan study surah Al-An'am, intro surah Al-An'am, Allah sebut, korang tak tengok ke bagaimana umat tersebut sebelum Allah terajang lumat tu? Kemudian Allah sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji bagi Allah kerana Allah terajang orang yang patut diterajang tersebut. Allah panggil kepada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berita gembira untuk engkau Ibrahim, kaum Lut kami nak lumatkan. Alhamdulillah. Berita gembira Allah panggil. Sehingga isteri Nabi Ibrahim ketawa setelah mendengar berita gembira bahawa kaum Lut nak terajang lumat tu. So abang tanya tadi, pasal apa pergi jumpa Ibrahim dulu? Sebab Allah nak bagi tahu kata dia akan dapat anak, dan Allah nak beritahu khabar gembira bahawa Nabi Lut akan diringankan beban dia dengan dimusnahkan kaum dia. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ada tak dinyatakan tentang dosa yang dibuat oleh isteri Nabi Lut? Hujung kelas ni. Hujung kelas sakit. Ada soalan lain? Ustaz. Ya, Farah. Ustaz, when you said that the quota tu dinaikkan lepas tu di drop it. Dah terbalikkan lepas tu di drop it. Maknanya drop it right to the ground lah. Yeah, supposedly. So everything is like, yep. Okay. Alright. Thank you, Farah. Meaning to say you imagine the correct way lah. Alright. Okay, macam Ustaz, negara-negara yang macam apa ni homoseksual macam Amerika, adakah negara tu pun akan berlaku macam kota Sodom juga one day? Kalau dia memang jadi normalisasi, sehingga kan dia paksa orang yang normal pun untuk terima, sehingga dia sampai pergi kacau orang tepi jalan, sampai rogo orang tepi jalan. Kalau kita repeat, Allah repeat. Kita repeat, Allah repeat. Contoh baik Pompei. Contoh terbaik Pompei. Terima kasih. Kalau kita study tentang sejarah Pompei, whatsoever yang berlaku dekat kota Nabi Lut, orang Pompei buat sebiji. Sehingga kan tuan-tuan, kalau tuan-tuan study pasal kisah Pompei ni Quran tak cerita pun pasal mereka. Tapi dia berlaku dekat Greek kot, Pompei ni. Kalau tuan-tuan study pasal sejarah Pompei ni tuan-tuan, pintu gerbang kota dia pun bentuk kemaluan lelaki. Pintu gerbang kota dia. Maksudnya nak habaq kata terlalu normal. Sehinggalah Allah letukkan gunung berapi kat sebelah Pompei tersebut dan dohol Pompei tu keras sambil duk berzina tu. Tahun berapa ni Ustaz? Ya, Kak Jarina? Tahun berapa ni? Zaman bila ni? Zaman sebelum Nabi Isa whatsoever lagi lah. Pompei ni cerita once upon a time ago lah. Walaupun Quran tak cerita pasal Pompei, tapi ia berlaku repeat itself. Baik, ada soalan tambahan? Kawan dekat Facebook, saya akan baca komen kat Facebook lah. Kalau ada apa-apa nak tanya kat Facebook juga. InsyaAllah. Yep. Okey, kita tangguh dulu soalan. Kita habiskan sekejap. Kemudian kita patah balik kat Q&A. Seterusnya tuan-tuan. Ingat Nabi Lut alaihi salam, kaum dia kena inilah. Kaum Nabi silap lagi. Baik, Nabi Lut alaihi salam, kaum dia kena dengan 3 perkara ini. Sambung. Sesungguhnya inna munziluna ala ahli hadhil qaryah rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Kami turunkan malapetaka dari langit ke atas penduduk kota ini disebabkan yafsukun. Benda-benda fasik, benda-benda rosak yang mereka buat. Walaqad tarakna minha, kami tinggalkan kesan-kesan daripada kota itu. Walaqad tarakna minha, kami tinggalkan kesan-kesan daripada kota itu ayah sebagai keterangan-keterangan. Bayanatan. Jelas kamu boleh tengok. Liqaumin yaqilun, buat orang-orang yang guna akal, buat orang-orang yang fikir sikit. Tuan-tuan, Allah bagi tahu kata Allah biarkan tinggal kesan dekat kota tersebut. Di mana kesan dia? Ini kesan dia tuan-tuan. Ini adalah Israel ataupun tuan-tuan nak panggil Palestin, panggil lah. Palestin ataupun Israel sempadan dengan Jordan. Tuan-tuan nampak tak laut mati? Ini kita panggil laut mati sempadan ni. Ini laut mati.
Laut Mati ni kalau kita zoom sikit tuan-tuan, itu adalah Laut Mati itu adalah kota Sodom dan Jerusalem itu adalah Kanaan, tempat Nabi Ibrahim AS. Jerusalem adalah Kanaan, kota Sodom adalah the whole Laut Mati tersebut. Kalau kita zoom lebih sikit, kalau kita zoom lebih sikit, itu kota Sodom, itu Kanaan, Jerusalem. So tuan-tuan, kota Sodom ni kecil ke besar? Lepas tu tuan tengok peta tu, kecil ke besar? Besar. Kota tuan-tuan, the whole kota. Kita panggil ni Laut Mati. Tuan-tuan, pasal apa kita panggil Laut Mati? Ni saya zoom balik. Pasal apa kita panggil Laut Mati? Ikan tak hidup. Sebab lain? Sebab masin. Tak bersambung. Satu dia masin, betul. Satu sebab dia masin. Sepatutnya kalau nak panggil tasik ni air tawar. Dia air masin, itu satu. Yang keduanya, abang sebut apa tadi? Dia mati tak bersambung dengan laut lain, air lain. Dia tak bersambung dengan laut lain. Dia laut yang secluded. Kalau tuan tengok, dia ada sungai Jordan daripada sini. Saya tunjuk kat skrin ni ya. Saya tanda sikit lah. Ini adalah sungai Jordan. Daripada Laut Mati ni, dia bersambung kat sini ada sungai. Kita panggil sungai Jordan. Dia sampai dekat sini. Kemudian dia naik atas sampai dekat situ bertemu kat laut besar je lah. Ada, bukan tak bersambung langsung. Tapi sepanjang sungai itu adalah tawar. Tapi dekat sini, the whole dekat sini adalah masin. Sebab tu orang panggil dia Laut Mati. Dan of course, laut dekat luar ni masin. Sepanjang sungai ni tawar. Tapi the whole dekat sini adalah adalah masin balik. Ini nama dia Laut Mati. Allah sengaja tinggalkan Laut Mati untuk tuan-tuan tengok sebagai bukti kaum Nabi Sodom. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang Jordan tapi dia gay, betul-betul bodoh lah. Kalau ada orang Israel tapi dia gay LGBT ni, betul-betul bangang lah. Kalau ada orang Palestin buat pangai setan ni, moga-moga Allah terajang lumat lagi lah. Korang ada dekat situ ke? Nampak depan muka. Jelas tuan-tuan? Tuan-tuan, tadi ingat tak Allah hempuk? Allah bahagian atas di bawah kan? Bahagian bawah di atas kan tuan-tuan? Maka tuan-tuan Allah hempuk ke bawah. Apa jadi tuan-tuan? Kalau tuan-tuan semak statistik, lowest places on earth. Titik paling rendah dalam dunia ni, Laut Mati adalah yang paling rendah dalam dunia. Latitude ataupun latitude paling rendah dalam dunia, titik paling rendah dalam dunia adalah Laut Mati. 400 meter, negatif 400 meter lebih rendah daripada dasar laut. Laut Mati adalah titik paling rendah dalam dunia. 414 meter bawah paras laut. Jelas? Allah hempuk sampai 400 meter paling rendah atas muka bumi. Tuan-tuan, ini Laut Mati. Laut Mati, tuan-tuan, garam-garam dia tu membentuk padahal tepi pantai lah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kalau laut biasa, garam ada dekat dasar. Garam ada dekat dasar. Ketumpatan ada dekat dasar. Laut Mati ni garam ada kat atas. Why? Allah jadikan bahagian bawah jadi bahagian atas. Garam tuan-tuan boleh petik macam tu lah. Tuan-tuan lompat dalam Laut Mati tak tenggelam. Sebab ketumpatan dia terlalu tumpat sangat. Tuan-tuan nak selam pun tak boleh dalam Laut Mati. Allah kata Allah tinggalkan ini untuk orang ada akal. Fikir ini keterangan Allah live depan mata. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Laut Mati, jangan sekadar selfie sahaja. Ini peringatan Allah. Jangan sekadar pakai bikini lepas tu duduk pergi mandi kat Laut Mati saja. Ini peringatan Allah untuk orang setan macam tu. Anna dabirha ulai maqtu'un musbihin. Kami binasakan kota Sodom itu. Kami binasakan mereka itu dairaha ula. Sehingga ke akar umbi orang-orang itu. Sekarang setia tuan-tuan. Ada tak orang kota Sodom yang survive? Jawab. Ada. Kenapa tak ada? Sebab Allah musnah sampai ke akar umbi. Maksudnya tuan-tuan, bagi tahu saya. Sewaktu kota Sodom musnah tersebut. Bagi tahu saya. Waktu kota Sodom musnah, ada baby tak? Ada. Dan baby tu mati tak mati? Mati. Tuan-tuan, ini saya nak bagi tahu. Bila Allah hukum, lembu pun mati. Bila Allah hukum, kambing mati, labah-labah mati, budak, baby pun mati. Kalau Allah hukum. Sebab tu, tuan-tuan kita kat Malaysia ni patut minta Allah ampun. Bukan Allah hukum. Sebab tuan-tuan, kalau Allah hukum Kuala Lumpur, kita lah orang hak kongsi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu ibu negara kita.
Maksiat berluasa macam mana pun kat Kuala Lumpur, jangan minta Allah hukum, minta Allah ampun. Allah ampun. Sebab tuan-tuan, let's say lah meteorit jatuh dekat KL. Awak, saya duduk Kedah happy lah. Dah, ekonomi Malaysia runtuh. Pelabur lari. Awak, tuan-tuan ingat kalau meteorit jatuh kat KL, saya duduk Kedah relax lah. Relax. Sebab tu minta Allah ampun. Jangan minta Allah hukum. Sebab kalau Allah hukum, lembu pun tak hidup. Kalau Allah hukum, baby baru lahir sehari pun tak hidup. Kalau Allah hukum, Allah cabut sehingga ke akar umbi. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Soleh, kaum Lut. Sampai sekarang tuan-tuan lihat, tidak ada keturunan pun puak-puak ni. Allahu Akbar. Sambung. Innakum, sesungguhnya kalian, la tamarruna alaihim musbihina wa bil-lail. Sesungguhnya kalian berulang-alik di kawasan mereka. Kawasan kaum Lut itu. Pagi dan petang. Pagi dan malam. Pagi dan malam. Sampai hari ini tempat itu masih lagi sibuk. Pagi, petang, siang, malam orang berjalan. Afala ta'qilun? Tak guna akal sikit ke? Korang lalu tempat tu pagi, petang, siang, malam tak guna akal sikit ke? Maka tuan-tuan, bahagian akhir hari ini isteri Lut. Tadi akak tanya, apa cerita dengan isteri Lut? Dia buat salah apa sampai jadi macam tu tadi? Surah At-Tahrim. Antara ayat terakhir surah At-Tahrim. Bukan ayat terakhir, ini ayat terakhir. Ayat terakhir surah At-Tahrim. Allah sebut. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah buat misalan supaya orang beriman boleh banding-banding. Supaya orang beriman boleh fikir-fikir. Berkenaan dengan orang-orang ingkar itu, bayangkan isteri Nuh dan juga isteri Lut. Isteri Nuh dengan isteri Lut ni ada persamaan. Apa persamaannya? Kanata, kedua-dua mereka, kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kedua-dua mereka berada di bawah penjagaan dua orang hamba kami dari kalangan hamba-hamba kami yang soleh. Fokus pada Nabi Lut, isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut tu tuan-tuan, yang jaga dia bukan Ustaz Lut, yang jaga dia Nabi Lut. Yang ceramah kat dia bukan Ustaz Aikim, yang ceramah kat dia Nabi Lut. Nabi. Dia mulai bersama Nabi tu. Dia makan bersama Nabi tu. Dia lihat Nabi tu keluar berdakwah. Dia dengar Nabi tu baca wahyu. Dia dengar. Kedua-dua mereka, isteri Lut dan isteri Nuh ni, mereka berada di bawah penjagaan hamba kami, di kalangan hamba-hamba kami yang soleh-soleh. Fakhanatahuma. Lalu kedua-dua mereka khianat suami mereka. So tuan-tuan, apabila satu orang isteri, dia tak sambung dakwah suami dia, dia tak support kerja dakwah suami dia, bahkan mungkin dia tikam daripada belakang pula, dia pandang sinis pula terhadap dakwah suami dia. Allah panggil apa? Mereka khianat suami mereka berdua. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tidaklah para suami mereka itu menyelamatkan mereka daripada Allah walau sikit pun. Sekarang saya tanya tuan-tuan, boleh ke isteri Lut tu alang-alang dia isteri Nabi, dia guna kabel nak selamat daripada Allah, boleh tak boleh? Tapi dia kan isteri, kan boleh bagi syafaat ke ahli keluarga kan? Pasal apa tak boleh tuan-tuan? Dia bukan ahli keluarga. Sebab dia bukan keluarga. Kita tahu betul. Kita boleh bagi syafaat dekat ahli keluarga kita, betul. Tapi isteri macam ni dia bukan ahli keluarga. Jelas? Anak setan macam ni bukan ahli keluarga. Jelas? So betul, kita boleh bagi syafaat dekat ahli keluarga, tapi orang macam ni bukan ahli keluarga. Waqila. Allah katakan kepada isteri Lut, Allah katakan kepada isteri Nuh, udkhulan nar ma'ad dakhilin. Korang berdua pergilah masuk neraka bersama orang-orang lain yang turut sama masuk neraka. Wallahu alam. Tuan-tuan, ada soalan sebelum kita habiskan? Ustaz. Ya, Abang Mae. Pengajaran dari cerita ni, tadabbur ni, bermakna kita bagaimana cara kita ataupun kaedah kita bila berhadapan dengan golongan-golongan LGBT ni. Pasal saya sebelum ni memang ada terbabit dalam kerja dakwah untuk LGBT ni. Pernah bawa juga golongan-golongan ni belajar mengaji. Tapi kita tak tahulah tahap dia berubah ke tak berubah. Jadi kita kena hindarkan ke ataupun kita teruskan sedaya upaya kita untuk bawa dia balik ke macam mana?
Pertama sekali, satu, make sure kita kekal majority. Jangan, tadi saya guna istilah, jangan beri hak mereka yang mereka tuntut. Perkataan itu tak tepatlah, bukan hak, benda yang mereka tuntut. Mereka tak berhak pun. Jangan biarkan mereka hidup atas Malaysia ni dan mereka rasa macam mereka diterima. Cara hidup mereka establish, diterima. Sebab tu saya sakit hati juga apabila ada cakap-cakap bahawa nak